Okey. Tak dengar sini, aduh. Dengar. Ustazah dengar tak? Dengar. Suara Ustazah dengar tak? Dengar. 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 Okey. Dengar. Okey, kita akan teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, sebelum kita masuk unit baru, kita sambung kepada Bukan. ayat tanya tanpa kata tanya. Okey. Hari kelas yang sudah kita dah belajar tentang ayat tanya, tapi ayat tanya yang disertai dengan kata tanya. Okey, maksudnya ayat tu ada bilakah, di manakah, siapakah, atau apa lagi? Apakah? Bagaimanakah? Ustazah sebut dia? Apakah? Lagi? Berapakah? Berapakah? Okey, itu yang namanya disebut sebagai kata tanya. Okey, jadi Ustazah akan teruskan hari ini kepada ayat tanya tanpa ada kata tanya. Jadi kita boleh kenal pasti ayat tu daripada ayat tanya dengan simbol apa kat situ? Simbol kata. Kita boleh tahu itu ayat tanya kalau ada tanda apa kat belakang ni? Tanda tanya. Tanda soal kan? Itu namanya tanda soal. Jadi kalau tak ada pun kata tanya ni kita boleh tahu dah itu ayat tanya. Betul? Dekat sini dia tak ada pun dia sebutkan siapakah, bilakah, di manakah kan? Tapi sebab ada tanda soal kita boleh tahu itu ayat tanya. Okey? Jadi dekat sini ada perbualan antara Nabila dan Makcik Siti. Okey, siapa nak jadi Nabila ataupun siapa nak jadi Makcik Siti? Fatihah nak? Fatihah jadi Nabila Okey. Okey, Ustazah jadi Makcik Siti sebab nama Ustazah ada Siti. Okey? Okey, dekat sini tajuk dia ialah perangkap sisa makanan. Okey, kalau awak nak tahu perangkap sisa makanan tu dekat sini ni namanya perangkap sisa makanan. Okey? Wow. Okey. Nabila boleh mula? Nampak tak? Sangat. Ada muka surat dia kot kalau boleh nak buka dalam buku teks. Awak nak buka buku. Okey, muka surat 26, buku Bahasa Melayu jilid 2. 26. 26. Dah. Okey, siapa yang nak buat buku-buku teks boleh tengok buku awak Okey, Nabila boleh baca? Ini alat perangkap sisa makanan, makcik. Ya, Nabila, ini alat perangkap sisa makanan. Okey, ni perangkap dia kita boleh tengok dekat bawah ni. Okey. Kemudian alat ini disambung terus pada sinki. Ya, disambung terus. Maksud dia air tu mengalir dekat sini, kat bawah ni. Kemudian dia akan masuk ke dalam ni. Okey. Dalam ni maksud sisa akan terperangkap dalam ni. Okey. Benar Nabila, alat ini disambung terus pada sinki. Yang ni, Nabila baca. Banyakkah faedahnya? Mestilah banyak faedahnya. Nabila, air dari sinki yang mengalir ke dalam longkang bebas daripada sisa kotoran. Okey. Maksudnya bila sisa makanan tu ditapis ataupun diperangkap daripada perangkap tu, maksudnya sisa tu tak terus masuk ke dalam parit ataupun dalam sungai. Jadi parit pun tak tercemar. Kan? Kalau ada minyak ke apa ke, minyak tu akan terperangkap dalam situ. Okey. Kemudian Nabila dekat sini, okey Ustazah ada jawab, kena jawab dekat sini, boleh alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Okey, jadi Nabila kena tanya apa kat sini? Air dari sinki yang bersih mengalir ke dalam longkang bebas daripada sisa kotoran. Okey.
Apa yang kita perlu jawab kat sini? Okay, Bolehkah ayat ini menjadi longkang bersih dan tidak berbau? Okey, untuk ayat tanya, tanpa kata tanya kita tak perlu letakkan kata tanya kan. Jadi tak perlu kita letakkan bolehkah. Jadi apa ayat yang kita sesuai letakkan dekat sini? Kita boleh letak bersihkah longkang sekiranya kita memasang perangkap kita makanan. Okay, macam tu pun boleh. Okey. Jadi Makcik Siti jawab, boleh. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Aliran air longkang juga akan lancar. Seterusnya sungai juga akan bersih. Jadi perangkap ni adalah salah satu teknologi yang mana dapat menjaga persekitaran keliling kita. Okey. Sungai jadi bersih. Kalau kita apa-apa air yang kita minum pun daripada sungai. Kalau sungai tercemar, jadi air untuk kita minum tak selamat. Okey. Dekat bawah ni ada info sedikit. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat tanya yang tidak menggunakan kata tanya seperti berapa, bila, bagaimana, mengapa, siapa, apa dan mana. Okey, macam saya sebut tadi. Intonasi ayat tanya jenis ini lazimnya diucapkan dengan suara tinggi sebelum senyap pada akhir ayat. Okey, contohnya, itu makcik kamu. Itu makcik kamu. Dia tanya macam tu. Betul tak? Kalau awak nak tanya dekat Ustazah, buku siapa tu? Betul tak? Mereka berada di kantin. Bolehkah saya menolong makcik? Okey. Ini adalah ayat tanya tanpa kata tanya. Semua tak, dekat depan tu tak ada kata tanya. Okey. Kalau kat kelas tu awak suka tanya kat kawan awak macam mana? Bolehkah saya pinjam pemadam awak? Betul tak? Awak nak tak main dengan saya? Kan selalu awak tanya kat kawan-kawan awak kan? Okey, itu antara contoh yang mana kita boleh tengok dalam kehidupan dekat sekeliling kita. Okey, Ustazah ada latihan untuk kata tanya. Okey, sekejap Ustazah share. Nanti kita sambung balik untuk unit yang berikutnya. Tetapi yang ini latihan yang mana ia berkaitan dengan kata tanya yang betul. Maksudnya awak kena masukkan kata tanya yang betul. Okey. Ustazah nak awak tengok dekat dalam link, dalam komen awak tengok ada link kat situ Ustazah share. Awak boleh cuba buka Okey. Awak boleh cuba buka. Saya buka. Dekat link tu. Ni dapat. Boleh? Boleh. Okey. Cuba buat. Kalau awak boleh buka, awak buat Buat masa kelas Ustazah ni. Benar. Ayat tanya. Kalau siapa yang boleh buka, kita buka sama-sama kan. Boleh faham tak? Boleh. Ustazah, Ya? tak boleh buka. Tak boleh buka? Yang lain boleh buka tak? Yang lain boleh buka ke? Cuba. Okey, kalau tak boleh buka tak apa, kita bincang dalam ni dengan Ustazah. Ayat tanya. Okey. Boleh? Fatih boleh buka ke? Boleh? Boleh, okey. Line slow Firas, awak kena cuba tunggu sekejap lagi. Okey, tengok dekat situ. Arahan dia apa? Sila isi tempat kosong dengan kata tanya yang betul.
Okey, dekat sini, dekat setiap ayat yang dibagi ni, awalan dia tak ada kata tanya. Jadi awak kena pilih kata tanya yang sesuai mengikut ayat yang diberikan. Okey, tengok ayat yang pertama. Ruang kosongkah orang yang bercermin mata itu? Jadi apabila berkaitan dengan orang, kata tanya dia yang sesuai apa? Siapakah? Siapakah? Okey, jadi kita letak jawapan dia dekat situ. Okey, awak boleh buka ke? Kalau boleh buka, boleh buat sama-sama sekali. Okey. Nur Amsyah okey? Okey, kita terus kepada soalan yang kedua. Ruang kosongkah orang yang mengikuti lawatan itu? Jadi jawapan yang sesuai kat sini apa? Berapakah? Berapakah? Okey, good Adhan. Okey, nanti kita semak sama-sama betul ke tak jawapannya. Okey, soalan yang ketiga. Ruang kosongkah bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kek coklat? Saya tak boleh tulis pun. Tak boleh, awak tarik je. Macam Ustazah Saya buat. tulis pun. Kena tarik. Awak tarik yang kotak ni seperti Ustazah buat ni. Awak kena tarik. Okey, jawapan yang ketiga ni apa dia? Apakah? Apakah? Okey, kita cuba letak. Nanti kita boleh semak jawapan dia. Okey. Apakah bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kek coklat? Berapakah? Okey. Soalan yang keempat. Ruang kosongkah kamu tidak hadir ke sekolah semalam? Bagaimana ataupun mengapa? 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 Okey. Kalau bagaimana tak boleh ke? Tak. Boleh, okey. Kita letak mengapa Maknanya ada satu lagi jawapan. Bagaimanakah saya boleh menggunakan produk kecantikan ini? Okey. Nanti kita semak jawapan dia. Okey. Ini soalan yang pertama ni kita dah letak semua jawapan dia. Okey. Ini adalah kata tanya. Okay. Yang kita baru belajar tadi itu yang tanpa kata tanya. Okey. Kita teruskan kepada ayat yang di bawah. Okey. Dekat sini dia dah beri jawapan. Kita tak tahu kata tanya dia apa. Okey. Jadi okey, jadi kita kena letak jawapan dia kat sini. Jawapan dia dia menangis kerana Saya tak siap lagi yang pertama. Tak apa. Dia menangis kerana air minumannya tertumpah. Jadi kat sini ayat tanya sesuai dia apa? Berapakah, bagaimanakah, siapakah, apakah. Jadi apa yang sesuai kat situ? Dia menangis. Ada kerana kat sini. Jadi kena letak Ustazah, tu muka surat berapa? yang ni dekat dalam Tak tahulah. Awak tengok dekat Bising komen. sangat. Tolong. Awak tengok dekat komen tu. Okay. Saya send semula link ni. Awak boleh tengok dekat komen. Awak buat Okay Alia? Okey. Okey, kita buat sama-sama. Okey, untuk soalan yang pertama ni. Dia menangis kerana air minuman dia. Bila ada kerana. Jadi kata tanya dia. Mengapakah dia menangis? Mengapakah dia menangis? Betul. Kan? Jadi kita letak siapakah? Siapakah dia menangis? Okay, sesuai ke tak sesuai kan? Okey, soalan yang kedua. Lagu itu ditujukan kepada Nora. Okey, lagu itu ditujukan kepada Nora. Jadi dekat sini, apa yang sesuai kata tanya dia?
Okay, siapa ada cadangan nak bagi kat Ustazah? Nanti Ustazah tulis. Lagu itu ditunjukkan kepada sesiapa pun. Itu ditunjukkan kepada siapa. Okay, bagaimanakah, apakah, siapakah? Tidak. Siapakah? Okay, kalau siapakah kita kena letak kat sini apa? Ustazah letak apa yang awak sebut tau. Siapakah? Lagu itu ditunjukkan kepada siapa. Siapakah yang ditujukan? Lagu itu ditunjukkan. Siapakah lagu itu ditujukan? Siapakah lagu itu ditujukan? Okey, tak apa, kita letak jawapan ni. Nanti kalau ada kesalahan, kita boleh tahu kesalahan dia apa kan? Okey, kemudian soalan yang ketiga. Jawapan dia dah beri kat situ. Saya akan memulangkan buku rujukan kamu pada minggu depan. Okay. Jadi apabila melibatkan dengan masa, Saya apa soalan ke-6 tu macam mana? Saya dah sampai soalan ke-6. Ustazah baru sampai 3. Saya cuba laju. Okey, Ustazah baru Saya pun sampai 3. Saya pun. Okey, Ustazah buat 3 dulu Ikut Apabila je. melibatkan dengan Enjoy. masa, apabila melibatkan masa, jadi katanya dia yang sesuai apa kat situ? Ini bukan buka buku. Saya akan memulangkan. Bukan tidak rujuk. Itu rujukan kamu. Salah tak ini. Jawapan dia kan saya akan memulangkan Bagi buku jawapan dah. kamu pada minggu depan. Jadi kat sini soalan dia Ini ayat tadi. Kamu akan memulangkan buku. Dia cakaplah dia kata Saya. bilakah kamu akan memulangkan buku saya? Betul tak? Bilakah kamu akan memulangkan buku saya? Okey, jadi kena ada tanda soal dekat belakang tu. Okey, soalan yang keempat. Jawapan yang diberikan kursus yang saya hadiri ialah kursus teknologi dalam pendidikan. Okey, jadi kat sini kata tanya yang sesuai. ni mana aku cakap apa? Cikgu baru nombor 4 awak baru. Ya. Apa dia Amir Ramsyah? Salah, macam mana nak buat ayat nombor 4? Okey. Mula nak buat nombor 4. Awak nak buat? Okey, kita bincang kat sini. Okey, kursus yang saya hadiri ialah kursus teknologi dalam pendidikan. Jadi apabila melibatkan ini, jawapan yang macam ni, kita letak kata tanya apa? Betul tak? Apakah? Apakah kursus yang awak hadiri? Kalau nak panjang lagi, apakah kursus yang awak hadiri minggu hadapan? Okay? Minggu hadapan. Awak tambah ayat lain pun boleh. Hadiri minggu hadapan ataupun esok. Apakah kursus yang awak hadiri esok? Boleh juga buat macam tu. Walaupun dia tak sebutkan bila masa dia, boleh tambah kat belakang tu. Okay, kemudian ayat yang kelima. Puan Nur Rafidah mengajar di Universiti Utara Malaysia, Kedah. Okay. Bila berkaitan tempat, kita nak letak kata tanya apa? Di manakah? Di mana? Di manakah Puan Nur Rafidah mengajar? Okay. Kemudian ayat yang ke-6, Ifran,
Saya memastikan bilik saya berbau wangi dan segar dengan penyegar udara. Okey, jadi kat sini macam mana kita nak letak? Ke mengapakah Okey, dekat sini mengapa dah ada, siapa dah ada, bila dah ada, apakah, di manakah. Jadi yang sini yang belum apa? Bagai manakah bagaimanakah awak memastikan bilik awak sentiasa wangi dan segar. Okey. Ini jawapan dia. Okey. Kemudian ada lagi sebenarnya kat bawah ni, ada latihan. Okey. Kita cuba yang tanpa kata tanya pula. Yang kita baru belajar tadi. Boleh? boleh? Okey, kita cuba. Tak apa, salah pun saya tak marah. Kita buat sama-sama. Ini berkaitan dengan ayat tanya. Okey. Kemudian Tanya tu apa? ayat tanya tu yang ada sertai dengan tanda soal. Okey. Jawapan dia dekat sini dia dah bagi. Izlan masih belum makan. Macam mana kasi kita nak letak tanpa ada kata tanya? Okey, ada siapa? Firas nak bagi jawapan? Firas boleh bagi jawapan. Fatihah? Okey, kita boleh letak jawapan dekat situ. Izlan sudah makan atau Tidak. belum? Atau belum? Kita boleh letak dekat situ sebab kita tak boleh letak kata tanya kat sini kan? Tanpa kata tanya. Okey. Izlan sudah ataupun ada koma. Izlan, awak sudah makan atau belum? Jadi Izlan jawab, Izlan Saya dapat belum 10/10. makan. Okay, good. Okay. Awak dah semak? Awak dah jawab semua kan? Tak. Saya dapat 10/10. Okay. Tahniah Ifran. Tak apa, kita semak yang ni sekejap lagi Okay. Okay, Ifran. Sebab awak dah jawab kan? Cuba awak jawab jawapan yang kedua ni. Ya, saya gemar makan buah naga. Jawapan dia apa itu? Kamu gemar buah naga? Okey, boleh. Kamu gemar makan buah naga. Okey, yang pasti kena letak apa kat belakang tu? Tanda soal. Kemudian ayat yang ketiga ni, Nazrin seorang peniaga yang berjaya. Nazrin kerja apa? Tanda soal tekan. Nazrin. Mesti jawapan semua betul. Awak kerja sebagai apa? Okay. Ini soalan dia. Okay, semua kita dah jawab kan? Jadi baru kita boleh remak jawapan dia. Dah. Agak-agak berapa? Betul tak semua jawapan kita bincang ni? Tengok. Semua betul. Aku tak tahu. Awak pun dapat 10. Siapa dapat 10? Siapa yang buat juga dalam Saya Ustazah? dapat 10. Saya dapat 6/10. So, saya tak dengar sangat. 10. Tak apa. Kurang-kurang ni kita cuba buat. Sebab saya baru masuk. Adhan dapat tak Adhan? Saya dapat 10. Okey. Kemudian kita sambung lagi untuk pembelajaran kita. Seterusnya pada unit 17. Sekejap saya share screen Ustazah.
Zaza ni lah. Ya. Tu awak punya. Ha. Okay, good. Yang ni saya tengok kat bawah, tengok apa jawapan kat bawah tu saya tulis apa ayat tanya. Saya buat ayat tanya. Ayat tanya. Saya buat dari selalu tu. Boleh tak? Kemudian kita teruskan kepada unit 17, sumbangan cerita. Okay, dalam tema yang sama lagi, cuma kita berbeza unit. Kemudian kita akan belajar untuk permainan mendengar dan bertutur. Okey. Macam biasa, Ustazah lagi suka kalau awak yang baca dari Lepas kuliah dekat worksheet. Live worksheet. Okay. Siapa yang volunteer nak baca untuk Ustazah? Baca. Siapa yang nak baca? Siapa yang nak baca? Sifat? Okey, Sifat cuba baca ni. Program rakan alam sekitar telah dilancarkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar pada Jun 2009. Okey. Program tersebut menggalakkan pelibatan masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar. Okey. Jadi objektif dia apa kat sini? Okey, siapa nak baca objektif? Sifat dah baca atas ni. Fatih? Fatih ada lagi tak? Iman Ryan? Okey. Mana? Baca yang ni. Objektif RAS adalah seperti yang berikut: memberi kesedaran tentang alam sekitar, masyarakat, menanam rasa bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat untuk menjaga alam sekitar. Okey, ini ada objektif dia. Maksudnya apa-apa program yang kita buat kena ada objektif. Mungkin ada matlamat. Contoh kalau awak nak main bola sepak, apa matlamat awak? Nak jadi sihat ke? Nak jadi lebih pandai untuk bermain. Okey. Itu antara objektif kita. Apa-apa kita nak buat kena ada objektif. Kalau kita nak makan pun kita ada objektif kita. Okey, kalau kita nak makan, yang pertama kita nak apa kalau kita makan? Supaya Sihat. Supaya sihat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, objektif kita supaya kenyang, tak lapar, betul? Yang ketiga, supaya bertenaga, betul? Ya. Itu matlamat kita. Apa-apa kita nak buat, kena ada objektif, betul? Kalau kita nak tidur sekalipun, nak tidur sekalipun, saya nak tidur. Saya nak tidur lah. Okey, kalau kita nak tidur, matlamat kita apa? Supaya kita tak mengantuk. Yang kedua, supaya kita supaya apa? Tidak lesu ataupun bertenaga kalau kita dah tidur kan. Okey. Itu kita setiap apa yang kita buat kena ada objektif. Sama juga macam program ni. Dia adakan program dan juga objektif dia apa? Untuk beri kesedaran tentang alam sekitar kepada masyarakat. Okey.
supaya apa? Kita tidak buang sampah merata-rata, kita akan jaga alam dengan baik. Okey. Kemudian yang kedua, menanam rasa tanggungjawab dalam kalangan masyarakat untuk menjaga alam sekitar. Okey. Jadi kalau kita bersama-sama menjaga alam sekitar ni, okey, jadi alam sekitar kita jadi cantik ke tak? Cantik. Cantik. Jadi kalau kita jaga ataupun tak buang sampah rata-rata, jadi persekitaran kita sentiasa bersih, tak berbau busuk. Nanti kalau kita tak jaga, ada anjing liar yang makan sisa-sisa makanan tu yang jadi tempat tu jadi berbau busuk kan. Okey. Jadi kat sini ada ini adalah iklan untuk program rakan alam sekitar. Okey, kemudian keesokannya Nabila bertemu dengan Fatin. Okey. Untuk dialog ni tak apa, kita tak perlu baca pun. Okey. Ini untuk soal jawab. Tadi kita dah buat soalan-soalan juga kan untuk sesi soal jawab. Okey, kemudian kita teruskan kepada kemahiran membaca iaitu di sini ada aktiviti. Okay. Tajuk dia dekat sini adalah jagalah bumi kita. Okey, siapa yang nak baca gambar yang pertama ni? Adhan nak baca, Adhan? Nak. Boleh Adhan baca? Awak baca yang berkayaan ni dulu. Okay. Dekat sini sebenarnya pantun tau. Membaca pantun dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey, cuba awak sebutkan macam mana kita nak membaca pantun dengan baik. Okey, cuba Adhan buat. Adhan tahu tak macam mana pantun? Okey, siapa pernah dengar pantun? Ataupun Fatihah pernah dengar pantun? Fatihah? Pernah? Okey, Ustazah bagi siapa yang pernah dengar pantun dulu, kemudian nanti Adhan ikut kan? Boleh? Fatihah baca rangkap pertama ni. Yang ni, Fatihah baca yang ni. Okay. Pergi beriadah ke Ulu Kinta, destinasi bercuti bersama rakan. Alam indah impian kita, bersatu hati sama zahirkan. Okey, ini yang Ustazah maksudkan macam Ustazah sebut tadi. Okey. Dekat sini dia pergi berkayak dekat mana ni? Dekat sungai kan? Betul? Okey, siapa tahu cerita yang dekat Ian Kedah tu yang ada air daripada mana tu? Banjir kan? Itu banjir besar kan? Daripada gunung lah tu, daripada atas. Kemudian air tu turun. Banjir dengan pokok-pokok ni sekali. Awak bayangkan pokok-pokok ni tumbang dihanyutkan dengan air sungai. Jadi dia merosakkan perumahan orang lain. Perumahan orang-orang kan? Jadi kalau kita tak jaga alam, itu yang namanya alam tu jadi rosak kan? Okay? Jadi dekat sini kita kena sama-sama jaga persekitaran kita, alam sekitar kita. Okay? Okey, yang kedua ni, cuba Adhan baca tadi macam Fatihah baca tadi. Boleh tak Adhan? Boleh? Adhan boleh ke? Tak boleh, okey. Adhan belum yakin lagi, tak apa. Siapa yang nak tolong Adhan? Saya. Okey, Syifa boleh? Tak apa, Ustazah tak marah pun. Ustazah bagi awak cuba. Okay, kalau salah pun kita sama-sama belajar. Okay. Cuba Syifa baca yang ni. Dari Tanjung Jara ke Masik. Ke Masik. Okey. Mencari selasa tidaklah lama. Okey. Perlu dipelihara'i laut dan tasik. Okey. Airnya bersih digunakan bersama. Okey. Jadi dekat sini sama juga. Okey, kalau dalam pantun
baris pertama dan kedua ni tidak ada maksud. Okay? Jadi kita tak boleh nak keluarkan maksud dia. Dia cuma penambah cerita. Okay? Jadi kalau kat baris atas ni, dari Tanjung Jara ke Kemasik, ini adalah satu cerita je. Okay? Kemudian yang kita nak titik beratkan daripada pantun ialah baris yang ketiga dan juga baris yang keempat ni. Okey. Perlu dipelihara laut dan tasik. Jadi dekat situ apa maksud dia? Dia suruh kita jaga tasik. Ya, kita jaga laut dan juga tasik. Maksudnya bukan awak kena duduk dekat laut dan tasik tu sepanjang masa 24 jam. Tak, bukan maksudnya macam tu. Maksudnya, kalau kita pergi berkelah macam ni, berkelah di tepi pantai ataupun kita pergi ke tasik mancing tu kan, sampah yang awak dah buang tu bawa bersama. Maksudnya jangan dibuang ke laut ataupun buang ke pasir. Itu yang nanti jadi tempat tu jadi bau busuk, ada lalat semua kan. Jadi bila ada lalat, ada kawasan yang berbusuk, nanti dah tak ada kunjungan daripada orang. Okay. Kemudian airnya bersih digunakan bersama. Okay. Maksud dia, bila kita jaga persekitaran kita ni, air dia bersih, okay, jadi kita pun boleh datang kat situ lagi. Kalau ada banyak sampah pun nanti ikan-ikan pun boleh mati. Okay. Bukan orang je boleh mati, ikan pun boleh mati. Kan? Jadi kecil. Ya, ikan. Sebab ikan, dia makanan dia memang daripada laut. Kalau manusia makanan dia kat darat, betul? Jadi, kalau sampah kita buang kat laut, dekat tasik, ikan yang makan. Orang tak makan sampah tu. Ustazah, ikan makan je apa-apa. Ya, ikan makan je. Okay? Kalau awak tengok dekat YouTube ataupun dekat mana-mana yang awak boleh tengok kan, dekat Facebook ke, mana-mana yang awak boleh jumpa, sebenarnya kalau penyu ataupun ikan, dia makan apa yang lalu je dekat atas dia orang tu. Maksudnya kalau ada sampah ke, ada tali ke, ada straw ke, dia akan masuk, dia akan makan je. Sebab dia tak tahu itu bukan makanan. Sebab waktu tu saya ada pergi dekat Korea, orang tu ada pesan. Jangan buang sampah rata-rata kan? Sebab sampah ni kalau kita nak lupuskan, kalau kita tak bakar, memang sampah tu dia tak akan hancur. Contoh dia macam straw. Straw tu mengambil masa yang sangat lama untuk diuraikan. Maksudnya nak hilang. Okay? Jadi kena buang secara elok. Okay? Kemudian kita tengok rangkap yang keempat. Okey, siapa yang nak baca? Ifran ada lagi Ifran? Ada? Ifran bacalah rangkap keempat tu, ketiga. Mana kuning tu? Yang mana? Bertukar. Ketiga tu kan? Ya. Okey, yang last kali kan? Okey. Tak, yang nombor 3. Mengail ketuka di lubuk ikan. Ingat disisih dengan segera. Pembakaran terbuka perlu dilelakkan. Udara bersih hidup sejahtera. Okey, yang ni dia kata apa? Pembakaran terbuka perlu dielakkan. Okey. Dia kata apa? Kalau pembakaran terbuka ni menyebabkan apa? Siapa tahu? Menyebabkan pengedaraan. Dia akan menyebabkan pencemaran udara, betul? Bila berlaku pencemaran udara, oksigen yang ada dekat permukaan kita ni jadi tercemar juga. Jadi kita nak hidup oksigen, tapi yang ada dekat persekitaran kita ni karbon, okey? Jadi tak baik untuk paru-paru kita, okey? Itu yang dia elakkan daripada pembakaran terbuka, okey? Kemudian udara bersih, hidup sejahtera. Okey, kita lagi-lagi musim COVID macam ni kan. Okey, kita kena elakkan daripada membuat pembakaran secara terbuka. Okey, yang terakhir sekali ni. Siapa nak baca? Adhan nak cuba?
Okey. Kalau ni Ambil Ramsyah nak. Ambil Ramsyah. nombor 2 ke nombor 3? Yang ni. Yang terakhir sekali ni. Tangkap yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, tu buku surat berapa? Tiga surat 28. Malam. Okey, terus. Faham. Perlu dirancang. Okey. Untuk menghilangkan kemusnahan. Kemusnahan. Alam. Tak boleh cakap betul ni. Kemusnahan alam. Okey. Yang ni untuk rangkap yang terakhir sekali ni daripada pantun yang kita dah yang Ramsyah baca tadi. Okey. Kita bukan tengok belayar abang Melayu Binatang, bukan, kita tengok daripada petikan baris yang ini. Okey. Untuk hutan ditebang perlu dirancang. Okey. Maksudnya bukan kita suka-suka hati nak potong pokok ni kan. Okay? Tak semua pokok kita potong. Kalau tepi-tepi sungai ni kita potong, nanti tanah terhakis tu yang menyebabkan banjir. Betul. Air yang itu yang menyebabkan air menjadi keruh. Air ni akan menghakis tanah yang ada kat tepi-tepi ni. Okay? Tepi-tepi ni akan terhakis, kemudian dihanyutkan air arus. Bila dihanyutkan arus tu yang air jadi keruh macam yang berlaku dekat Ian Kedah tu. Okey. Kemudian kita tengok lagi dekat sini untuk elakkan kemusnahan alam. Kalau nak potong pokok pun perlu ada permit, keizinan. Sebab kalau suka hati kita nak potong tanpa kebenaran, itu dah menjadi kesalahan undang-undang. Okey. Untuk hari ini itu sahaja daripada saya. Kita belajar tentang tadi kata tanya, ayat tanya kata yang betul. Ini. Kemudian untuk unit yang baru kita baru belajar tentang kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan juga kemahiran membaca. Okey. Jadi untuk latihan hari ini, awak boleh buka muka surat, buku aktiviti jilid 2, buka surat 29 hingga 31. 29 sampai 21. 29 hingga 29. Boleh buka muka surat 29 hingga 31.